Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan muslim muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala memilih kita di kalangan hamba-Nya yang dapat melapangkan masa hadir ke surau menunaikan solat maghrib berjemaah. Malah kita dapat terus duduk mengisi ruang masa yang ada ini antara maghrib dan isyak untuk kita saling mengingatkan di antara satu sama lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amalan kita dan kita semua digolongkan di kalangan hamba-Nya yang soleh dan solehah, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, seperti biasa pengajian kita berkaitan dengan kisah para sahabat. Malam ni kita nak sambung lagi berkaitan dengan kisah seorang sahabat yang besar, yang agung, yang juga merupakan salah seorang sahabat yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW, iaitu Zubair bin Al-Awwam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini kira bahagian yang ketiga, bahagian yang ketiga untuk kita tahu lebih lanjut tentang keberanian khususnya lah yang ada pada Zubair bin Al-Awwam ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, lepas saya kongsikan kehebatan, keberanian Zubair dalam perang Badar, perang Uhud dan juga perang Khandaq. Malam ni kita nak lihat lagi kehebatannya dalam perang-perang yang lain, yang mana secara keseluruhan Zubair bin Al-Awwam turut terlibat dalam semua peperangan yang disertai oleh Nabi SAW. Menurut pendapat, ada sebanyak 27 peperangan yang Nabi terlibat. Ada 27 peperangan yang Nabi terlibat selama Nabi berada di Madinah. Padahal kalau ikut Nabi ketika berhijrah, umurnya saja sudah mencecah 53 tahun. Namanya Nabi juga seorang yang hebat, seorang yang kuat, seorang yang gagah. Walaupun usianya sudah lebih 50 tahun, tetapi masih berkemampuan untuk memimpin tentera Islam dan berjaya mengalahkan tentera-tentera musyrikin, malah termasuk orang-orang Yahudi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, memang Zubair bin Al-Awwam ini mempunyai kemahiran yang luar biasa. Malah dikatakan oleh Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Ali, mereka berdua mengakui kehebatan, keberanian yang ada pada Zubair bin Al-Awwam. Pernah Sayyidina Umar menyatakan bahawa Zubair ini adalah termasuk salah seorang dari 4 orang. Salah seorang dari 4 orang yang masing-masing mempunyai kekuatannya setara dengan 1000 orang. Kekuatan Zubair itu dianggap oleh Sayyidina Umar bersamaan dengan 1000 orang. Ada 4 orang, nanti saya akan kongsikan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, malah Sayyidina Ali pernah menyatakan bahawa tidak ada orang yang hebat, yang lebih hebat daripada Zubair. Sayyidina Ali sendiri mengakui. Dan sudah pasti
orang yang handal, orang yang hebat saja boleh mengakui kehebatan orang lain. Sayyidina Ali, saya pernah kongsikan dulu, hebat juga dalam peperangan, berjaya mengalahkan musuhnya yang lebih hebat, musuhnya yang lebih tua. Dan apatah lagi bila mana Sayyidina Ali menggunakan pedang yang dihadiahkan oleh Nabi SAW yang dinamakan sebagai Zulfikar. Kehebatan Sayyidina Ali lebih terselah lagi bila mana menggunakan pedang yang dihadiahkan oleh Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dia katakan bila Zubair bin Al-Awwam ini bertempur dalam medan perang, dia akan membawa dua bilah pedang yang diletakkan di kanan dan di kirinya. Maka bila dia menyerang musuh, dia akan pegang kedua-dua pedang tersebut pada tangan kanan dan tangan kirinya. Ada strategik dia kan. Dia akan menunggang kuda, sebab Zubair juga merupakan sahabat yang hebat menunggang kuda kan. Jadi bila dia menunggang kuda sambil tangan kanan dan tangan kirinya memegang pedang, bila mana dia masuk ke kawasan musuh, maka dia akan terus melibas musuh yang ada di belah kanan dan di belah tangan, di belah kirinya. Dan hebatnya Zubair ini dalam peperangan, dia biasanya bukan berada di barisan depan. Hebatnya Zubair, dia dalam peperangan biasanya bukan berada di barisan depan, tetapi dia berada di depan barisan. Faham kan? Barisan pertama, dia bukan berada di barisan pertama, barisan hadapan sekali, tapi dia berada di depan barisan yang pertama. Dialah yang dekat depan sekali, dan dia akan menunjukkan kemahiran dia dulu bermain pedang, dan pastinya akan menyebabkan musuh akan gentar, akan takut. Sebab itu bila mana panglima perang mengarahkan untuk melakukan serangan, orang lain belum sampai ke tempat musuh, dia dah sampai dulu, sebab dia berada di depan barisan hadapan. Jadi orang belum sampai, dia dah sampai dulu. Maka dia akan terus masuk ke dalam kawasan musuh dengan menunggang kuda yang begitu laju, tangan kanan dan tangan kirinya memegang pedang. Dia akan melibas, dia akan terus masuk sampailah ke hujung, kemudian dia akan patah balik, serang daripada belakang pula. Begitulah kehebatan yang ada pada Zubair bin Al-Awwam. Sebab itu ia sukar untuk ditewaskan, dan Sayyidina Ali sendiri mengakui kehebatannya, keberaniannya yang sungguh luar biasa. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, para sahabat mengakui bahawa kekuatan utama pasukan tentera muslimin terletak pada 3 orang, iaitu Zubair kan, Hamzah dan juga Sayyidina Ali. Ini dianggap sebagai kekuatan utama kan. Tetapi Sayyidina Hamzah gugur dalam medan Uhud kan. Maka tinggallah berdua, Zubair dan juga Sayyidina Ali. Jadi walaupun Zubair ini dianggap sebagai pahlawan, orang yang sentiasa berperang, tapi dia juga merupakan seorang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana tidak terlibat dalam peperangan, maka dia sentiasa akan membaca Al-Quran kan, sentiasa akan mengulang-ulang bacaan Al-Quranil Karim. Malah Zubair juga dianggap sebagai seorang yang sentiasa menjaga penampilannya kan, sentiasa berpakaian yang bersih, pakaian yang kemas kan, rambutnya disikat rapi dan sebagainya. Sebab itu kalau tuan-tuan masih ingat dalam perang Uhud, saya cerita bulan lepas, tahu dalam perang Badar, dia bila berperang, Zubair ni bila perang, dia akan ikat di kepalanya serban yang berwarna kuning. Dalam perang Badar, Nabi SAW telah menempatkan Zubair ini di belah kanan. Tapi ketika perang berlaku, tiba-tiba Nabi dapati Zubair ada berdekatan dengan Nabi. Disangkakan oleh Nabi itu adalah Zubair.
Dan Zubair, Nabi telah memberikan arahan kepada Zubair agar maju serang musuh. Tiba-tiba yang Nabi sangkakan Zubair itu menjawab, aku bukan Zubair. Rupanya itu adalah malaikat. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, ada diriwayatkan malaikat ni memang ada kalanya menjelma dalam rupa bentuk manusia. Kadang menjelma dalam rupa bentuk manusia yang memang tidak dikenali. Termasuklah malaikat Jibril alaihissalam. Sebab itu kalau kita baca dalam hadis 40, hadis yang kedua, ketika mana malaikat Jibril datang menemui Nabi SAW, menjelma dalam rupa bentuk seorang lelaki yang pakaiannya serba putih, bersih, rambutnya bersikap rapi, malah tidak ada padanya tanda-tanda seorang yang bermusafir. Maknanya pakaiannya tidak ada habuk, langsung bersih. Lalu duduk di hadapan Nabi, lututnya kena lutut Nabi, dan dia meletakkan tapak tangannya di atas paha Nabi SAW sambil bertanya pada Nabi beberapa perkara lah, berkaitan dengan Islam, dengan iman dan juga dengan ihsan. Dan sekali dia ditanya tentang tanda-tanda kiamat. Jadi malaikat kadang-kala menjelma dalam bentuk rupa sahabat, tapi bukan sebarangan sahabat, kan? Sebab malaikat ni akan menjelma dalam bentuk manusia yang smart, kita panggil kemas lah, pakaiannya bersih dan sebagainya. Maka dikatakan malaikat pernah menjelma dalam rupa bentuk sahabat dua orang. Yang pertamanya iaitu Zubair bin Al-Awwam, kan? Zubair bin Al-Awwam. Dan yang keduanya ialah Dihyah Al-Kalbi, seorang sahabat yang dikatakan sahabat yang paling tampan di Madinah. Wallahu alam, dua orang dikatakan malaikat pernah menjelma menyerupai sahabat dua orang ini, iaitu Zubair bin Al-Awwam dan juga Dihyah Al-Kalbi. Ini juga merupakan satu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Zubair bin Al-Awwam, seorang yang hebat, kan? Sebab itu memang diakui, kan, bukan setakat hebat dalam peperangan, tapi juga dia sentiasa menjaga penampilannya, sentiasa dalam keadaan pakaian yang bersih, pakaian yang kemas dan sebagainya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam perang Khaybar yang berlaku pada tahun ke-7 Hijrah, sesudah berlakunya perjanjian Hudaibiyah tahun ke-6 Hijrah. Jadi Nabi mengadakan perjanjian dengan orang-orang musyrikin Mekah. Jadi Nabi mengambil peluang ketika itu, oleh kerana Nabi mengetahui orang-orang Yahudi yang berada di Khaybar telah merancang nak menyerang Nabi. Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah asalnya ada 3 kumpulan yang besar: Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, dan juga Yahudi Bani Quraizah. Ketiga-tiganya telah melakukan khianat ke atas Nabi SAW, dan mereka telah dihalau keluar daripada bumi Madinah. Lalu mereka berkumpul di Khaybar. Mereka membina kekuatan di situ dan merancang untuk menyerang Nabi SAW. Namun perancangan mereka diketahui oleh Nabi, dan Nabi telah keluar bersama dengan bala tentera lebih kurang 1,400 orang nak menyerang Khaybar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi serang selepas waktu subuh secara senyap-senyap, dan ketika itu orang-orang Yahudi tidak mengetahui tentang kedatangan Nabi. Akhirnya mereka begitu terkejut dan menyerah diri. Namun ada beberapa kubu yang sukar untuk ditawan, kan, sukar untuk ditawan, walaupun telah dicuba beberapa kali namun tidak berjaya, kan. Ada 2 kubu, iaitu kubu disebut dengan nama Watuh dan juga Sulalim. 2 kubu ini sukar untuk ditawan. Pernah dilantik Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi ketua, tak berjaya. Lalu dilantik Sayyidina Umar untuk jadi ketua supaya dapat menawan, pun tak berjaya juga. Akhirnya Nabi SAW menyatakan kepada para sahabat, esok akan aku serahkan bendera ini sebagai panglima, bendera perang, kepada orang yang akan diberikan kemenangan oleh Allah di tangannya. Ya, setelah beberapa orang sahabat tak berjaya,
Lalu Nabi pun menyatakan, esok aku akan serahkan bendera ini kepada orang yang akan diberikan kemenangan oleh Allah di tangannya. Dia sangat mengasihi Allah dan Rasulnya, dan Allah juga mengasihi dia. Begitu juga dengan Rasulnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ketika itu sahabat masing-masing tertanya-tanyalah, siapa dia, siapa dia. Maka keesokan harinya sahabat, ialah Nabi nak bagi tahu kan, maka sahabat datang lebih awal lagi nak tahu, dan masing-masing mengharap supaya dialah yang dimasukkan oleh Nabi, sebab Nabi dah menjanjikan di tangannya akan beroleh kemenangan. Maka sahabat-sahabat semua masing-masing mengharap. Tiba-tiba Nabi SAW bertanya, di mana Ali? Sebab ramai-ramai sahabat yang datang tu, Nabi tak nampak Saidina Ali. Di mana Ali? Maka sahabat beritahu bahawa Saidina Ali ada berada di dalam kemahnya, kerana ketika itu Saidina Ali sakit mata. Sakit mata. Lalu Nabi arahkan supaya dipanggil Saidina Ali. Dan Saidina Ali pun datang. Dan bila Saidina Ali datang, benar ia sakit mata. Lalu Nabi SAW menyapu mata Saidina Ali dengan air liurnya, berkat. Maka dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, mata Saidina Ali pulih serta merta. Ini berkat, ini berkat. Kan batang tubuh Nabi mengandungi barakah. Jadi bila Nabi sapu dengan air liurnya, berkat, maka mata Saidina Ali pulih serta merta. Lalu Nabi pun memberikan bendera itu kepada Saidina Ali bin Abi Thalib. Dan akhirnya bila Saidina Ali yang mengetuai, umat Islam beroleh kemenangan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada satu kisah yang menarik berkaitan dengan Zubair bin Al-Awwam ini dalam perang Khaybar, di mana ada seorang pahlawan Yahudi di Khaybar kan, dianggap sebagai orang yang paling hebat, orang yang paling kuat, dan ingin mencabar kan mana-mana orang di kalangan orang Islam untuk bertarung dengannya, berlawan pedang kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila dia muncul dan Nabi SAW melihatnya, di mana fizikalnya begitu tinggi sekali, dalam tubuhnya besar dan tingginya itu sangat tinggi kan, namanya Yasir. Nabi bila lihat, lalu Nabi pun bertanya kepada para sahabat, sabda Nabi, tinggi sekali orang itu, apakah menurut kalian tingginya 5 hasta, yakni lebih kurang sekitar 2.5 meter. Nabi anggarkan saja. Nabi bertanya kepada sahabat, oleh kerana tengok ketinggiannya sangat luar biasa, Nabi pun bertanyalah kepada sahabat, adakah tingginya itu bersama dengan 5 hasta, yakni ketinggian 2.5 meter. Lalu sahabat memberitahu, bahkan lebih tinggi ya Rasulullah, bukan 2.5 meter kan, malah lebih lagi, lebih tinggi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau 2.5 meter, 2.5 meter agak-agak tinggi mana? Tinggi mimbar tu kot? Ada kot tinggi mimbar tu kan? Tapi dianggarkan oleh sahabat lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, bukan 2.5. Nabi anggarkan 2.5, tetapi sahabat nyatakan bahkan lebih tinggi lagi. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya sempat tengok rekod manusia yang, atau orang yang paling tinggi sekarang ni 2023 kan, orang yang paling tinggi di dunia 2023 yang masih hidup lah, yang masih hidup kan, bukan orang yang dulu-dulu lagi tinggi, yang sekarang ni lah yang masih hidup. Rekod dunia kan, apa panggil, Guinness World Record, dipegang oleh seorang berbangsa Turki, orang Turki yang bernama Sultan Kosin. Sultan Kosin yang memiliki ketinggian 2.51 meter. Tingginya 2.51 meter. Tinggi itulah lebih kurang 2.5 kan, 2.51 meter.
dan dia telah diakui sebagai orang yang paling tinggi sejak tahun 2009 lagi. Lahir tahun 92. Lahir tahun 82. 82 bermakna dia dah umur 41 kan. Dia dah diiktiraf, diakui sebagai orang yang paling tinggi sejak tahun 2009 sampai sekarang. Umurnya baru 41. Maknanya dia akan pegang rekod lagi lama lah. Malah dia bukan setakat memegang rekod orang yang paling tinggi, dia juga memegang rekod orang yang apa panggil lah, tangannya paling besar. Ukuran daripada pergelangan sampailah hujung jari ini, ukurannya ialah 28.5 cm. Daripada pergelangan sampailah hujung jari 28.5 cm. Kalau saya ini pun tak sampai 15 kan. Maknanya dan tangan yang paling besar. Bukan setakat tangan yang paling besar, malah kaki yang paling besar. Kakinya dikatakan panjangnya ialah 36 cm. 36 cm. Balik nanti tuan-tuan pinjamlah pembaris cucu kan. Kan yang paling panjang tu 30 cm kan. Tambah lagi 6 cm lah. Itulah panjang kakinya kan, panjang kakinya. Ni kita agaknya kalau tengok giant lah kan, giant besar ni. Baik tuan-tuan yang terhormat, itu lelaki yang masih hidup kan, orang Turki. Orang perempuan pun dikatakan yang paling tinggi sekarang ni juga adalah orang Turki. Dan namanya Allah, ya. Tak ingat nama dia. Tapi ketinggiannya 2.15 meter. Ketinggian 2.15 meter. Dan dia telah memegang rekod sejak di usia remaja lagi. Ketika itu umurnya baru 17 tahun. Kan, orang Turki juga. Itu orang yang paling tinggi kan, sekarang yang masih hidup. Jadi tadi orang Yahudi tadi yang namanya Yasir, ketinggiannya lebih 2.5 meter, ketinggiannya lebih. Bila berdepan dengan Zubair, kan sebelum ni saya beritahu Zubair pun tinggi. Bila dia naik kuda, kakinya masih cecah tanah, maknanya tinggi tu. Tapi bila berdepan dengan Yasir, dia baru paras dada Yasir. Zubair bila berdiri dengan Yasir kan, baru paras dadanya. Tu nak membayangkan betapa Yasir ni, orang Yahudi ni sangat tinggi. Zubair yang dah dirasakan tinggi pun bila dengan Yasir lagi tinggi. Bayangkanlah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bila ialah nak berlawan, biasanya dia orang akan bersyair dulu kan. Jadi Yasir sebelum berlawan dengan Zubair, dia bersyair, benteng Khaybar telah mengenalku, akulah Yasir, pahlawan yang tidak pernah dikalahkan. Bangganya dia kan. Lalu Zubair pun menjawab, akulah Zubair yang hidup selalu mulia dan tidak pernah kalah kan. Zubair walaupun besar, tubuhnya tinggi, tapi bila berdepan dengan Yasir hanya paras dada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam perang ini ibu Zubair ikut dan ibu Zubair ikut serta. Sebelum ni dengan lawan Zubair, ibunya tak ada masalah lah, sangat yakin bahawa anaknya pasti akan menang. Tetapi bila berdepan dengan Yasir, ibu Zubair ini dia rasa
takutlah kan. Lalu memberitahu kepada Nabi, wahai Rasulullah, orang itu akan membunuh anakku kan. Dia menyatakan kebimbangannya kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, orang itu akan membunuh anakku. Tapi Nabi SAW pun menjawab, justru anakmu lah yang akan membunuhnya. Nabi yakin bahawa Zubair pasti dapat mengalahkan Yasir, walaupun dari segi fizikal Yasir lebih tinggi. Tuan-tuan yang dirahmati, bila berperang ataupun berlawan pedang, sebenarnya Zubair lebih kuat, lebih tangkas, lebih cekap kan. Malah Zubair boleh saja menghabiskan atau membunuh musuhnya dalam masa yang sangat singkat, boleh. Tapi dia katakan Zubair saja main-mainkan dulu kan. Bila Yasir melibas, maka Zubair akan mengelak, kemudian dia akan kenakan pedang dia pada tubuh Yasir kan. Di waktu yang lain, bila Yasir melibas, Zubair mengelak dan dia cuba melompat, lalu mengetuk kepala Yasir pula dengan pedangnya. Saja main-mainkan dulu. Agak dah lama, barulah Zubair mengalahkan Yasir, musuhnya. Itulah nak menunjukkan kehebatan Zubair. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam perang, bukan perang lah, kita kata Fathul Makkah, pembukaan kota Mekah kan. Sebab betul lah Nabi keluar menuju ke Mekah asalnya nak memerangi orang-orang musyrikin yang telah mengkhianati Nabi. Mereka telah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Tapi bila Nabi dah masuk ke Mekah, mereka gurun, lalu mereka pun menyerah diri, tidak berani untuk berperang dengan Nabi SAW. Bila masuk ke kota Mekah, para sahabat ketika itu masuk dalam berkumpulan, masuk dalam keadaan berkumpulan, satu kumpulan lalu, satu kumpulan lalu, satu kumpulan lalu. Ada riwayat yang menyatakan bila masuk satu kumpulan, di kalangan pembesar-pembesar musyrikin ni kan, sesama mereka lah, bila masuk satu kumpulan, mereka pun bertanya, itu dari suku mana muslimin yang sedang berkumpul? Lalu beritahu oleh kawannya, itu adalah dari suku Sulaim kan, suku Sulaim. Lalu yang lain pun jawab, itu tak apa, kita tak perlu takut kan. Kemudian masuk lagi satu kumpulan yang lain, di mana kumpulan itu dalam keadaan masuk, setengahnya naik kuda dan meletakkan pedang di atas kuda, di bahagian belakang lah, di belakang kuda, dalam keadaan pedang yang tersarung lah. Masuk kan, masuk, lalu di hadapan mereka, lalu sesama mereka bertanya, itu dari suku mana pula? Lalu salah seorang daripadanya pun memberitahu, itu adalah sahabat Muhammad dari Madinah. Dari Madinah, maknanya orang-orang Ansar kan. Lalu sesama mereka pun berkata, itu juga tidak perlu ditakutkan kan, tak perlu ditakutkan, maka kita perlu perkuatkan pasukan kita. Kemudian lalu lagi satu pasukan kan, dan mereka ini telah meletakkan pedang mereka di kepala kuda dalam keadaan tersarung lah kan. Lalu sesama mereka bila nampak, mereka pun bertanya, yang itu pula kumpulan mana kan. Lalu sesama mereka ada yang memberitahu, itu juga adalah sahabat Muhammad dari penduduk Mekah, dari penduduk Mekah. Dalam ramai-ramai itu merupakan orang-orang muhajirin, orang-orang Mekah. Dalam ramai-ramai itu ada seorang yang memakai serban yang berwarna kuning kan. Siapa dia? Zubair. Jadi bila mereka nampak, siapa pula yang memakai serban yang berwarna kuning itu, lalu diberitahu itu adalah Zubair bin Al-Awam. Lalu diberitahu itu adalah Zubair, mereka pun lari kan. Dengan nama saja pun dah takut dah kan, apatah lagi kalau nak berperang, memang mereka takut kan. Itu Zubair bin Al-Awam, maknanya memang sudah diketahui umum bahawa dia seorang yang hebat kan, seorang yang sentiasa berjaya mengalahkan musuhnya. Apatah lagi tadi cerita bila berdepan dengan Yasir
yang fizikalnya lebih tinggi daripadanya. Jadi kalau berlawan dengan orang yang lebih rendah, tak ada masalah lah. Yang lebih tinggi pun dia mampu kalahkan, berjaya mengalahkan dengan mudah. Apatah lagi kalau orang yang lebih rendah kan, lagi lah. Saya ingat pernah tengok cerita Gusti kan, wrestling kan. Yang lama-lama tu, apa, Giant badan dah besar, tinggi lah tu kan. Kena kalau lawan yang kecil, kejap je kalah kan. Ada yang, kalau yang baru-baru ni saya tengok apa lah, bukan The Rock, ada seorang lagi tu, dia ganas juga tu kan. Ada seorang yang kecil tu, yang Mysterio, dia kan kecil, badannya kecil, lawan dengan Brock apa dah kan. Dia pegang kepalanya je, dia pun cuba nak tumbuk, tak kena-kena kan. Lala dia tolak je tu, tergolek terus kan. Dari segi adatnya, yang besar boleh mengalahkan yang kecil lah, tapi tak semestinya kan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu kehebatan Zubair bin Al-Awwam kan. Bila Nabi SAW wafat, sebelum Nabi wafat pun sebenarnya Nabi sudah mula menghantar pasukan perang kan. Contohnya Nabi telah menghantar pasukan perang yang dikuasai oleh Usamah bin Zaid, anak kepada Zaid bin Harisah. Walaupun ketika itu usianya baru 18 tahun, tapi oleh kerana ia mempunyai kelebihan-kelebihan yang tertentu, maka Nabi lantik sebagai panglima perang kan. Bukan menafikan kehebatan pahlawan-pahlawan ataupun sahabat-sahabat yang lebih senior, tapi mungkin di situ ada sebab-sebab tertentu lah mengapa Nabi memilih ia kan. Bila mereka mula bergerak meninggalkan Madinah, sampai di satu tempat tersebar berita yang menyatakan bahawa Nabi sakit. Jadi bila Nabi sakit, pasukan tadi masih lagi di situlah, tidak bergerak meneruskan perjalanan. Sehinggalah sampai berita yang menyatakan bahawa Nabi wafat. Mereka patah balik kan, untuk sama-sama menguruskan jenazah Nabi SAW. Dan bila orang ramai melantik Saidina Abu Bakar sebagai khalifah, maka Saidina Abu Bakar telah meneruskan apa yang telah dimulakan oleh Nabi SAW. Pasukan yang dibentuk oleh Nabi, yang diketahui oleh Usamah bin Zaid, Saidina Abu Bakar teruskan, dan mereka berjaya kan, menyebarkan dakwah Islam. Sedikit daripada jajahan Rom berjaya ditawan, walaupun terlibat dengan peperangan menentang musuh-musuh yang disifatkan dalaman, orang-orang yang murtad, orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, malah termasuk juga nabi palsu kan, dalam perang Yamamah contohnya. Tetapi dalam masa sama juga Saidina Abu Bakar tetap mengusahakan menghantar tentera untuk meluaskan lagi jajahan Islam. Dan hal ini diteruskan oleh khalifah selepasnya, iaitu Saidina Umar bin Al-Khattab. Saidina Umar pula berusaha untuk menawan Rom dan juga Parsi lah, yang berdekatan dengan tanah Arab, semenanjung tanah Arab. Lalu dia telah membentuk dua pasukan, satu dihantar untuk menawan Rom, satu lagi dihantar untuk menawan Parsi. Ke Rom antaranya adalah ke Mesir kan, ke Mesir, yang mana ketika itu diketuai oleh Amr bin Al-As kan, diketuai oleh Amr bin Al-As kan, di mana Amr bin Al-As telah membawa tentera seramai 4,000 orang yang turut dibantu oleh Khalid Al-Walid dan sebagainya. Dan bila sampai di Mesir, mereka telah berusaha untuk mengepung kota Rom, tetapi mereka gagal untuk menawan. Lalu Amr bin Al-As menulis surat kepada Khalifah Saidina Umar untuk meminta bantuan kerana jumlah tentera seramai 4,000 orang mungkin tidak boleh mengalahkan tentera Rom yang jumlahnya berganda-ganda ramainya. Maka sebab itu perlu kepada bantuan.
Dan Amr bin Al-As telah meminta bantuan seramai 8,000 tentera. Jadi 4,000 dah sedia ada, ditambah dengan 8,000 dia akan jadi 12,000. Jadi kalau 12,000, Amr bin Al-As sangat yakin boleh mengalahkan tentera Rom, walaupun masih lagi tidak seimbang dari segi jumlahnya, tapi yakin sebab ramai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tapi ketika itu tentera yang ada di Madinah dianggarkan lebih kurang tinggal 8,000, sebab dah berpecah ni, ada yang ke Parsi kan. Jadi tinggal lebih kurang 8,000. Maka Sayyidina Umar yang merupakan khalifah, dia juga seorang yang bijaksana. Malah ada kita kata kelebihan-kelebihan yang tersendirilah yang ada pada Sayyidina Umar ini, di mana Sayyidina Umar tidaklah terus menerima apa yang diminta oleh Amr bin Al-As, iaitu bilangan tentera seramai 8,000 orang kan. Kerana kalau dihantar 8,000, maknanya dekat Madinah tak ada tentera langsung lah, dibuatnya musuh serang. Maka akhirnya Sayyidina Umar pun bersetuju untuk mengirim seramai 4,000 orang tentera. 4,000 orang tentera, dan ditambah lagi dengan 4 orang. Amr bin Al-As minta 8,000 supaya jadi 12,000 lah tenteranya kan. 4,000 yang sedia ada di Mesir, tapi tidak berjaya menawan kota dan mengalahkan musuh. Maka dia minta tambahan 8,000 orang. Jadi mudah-mudahan jadilah jumlahnya 12,000. Tetapi Sayyidina Umar hanya sekadar menghantar 4,000 orang dan ditambah lagi 4 orang. Di mana Sayyidina Umar menyatakan 4 orang itu adalah bersamaan dengan 4,000. Bermakna seorang tu bersamaan dengan 1,000 kan. Jadi walaupun kalau ikut jumlah berapa, 4,000 campur dengan 4 orang, 4,000 4 orang lah. Tapi 4 orang tu Sayyidina Umar menyatakan bersamaan dengan 4,000. Jadi seolah-olah Sayyidina Umar hantar 8,000 lah, bukannya 4,000. Baik, tuan-tuan yang terhormat sekalian, yang dikatakan oleh Sayyidina Umar 4 orang itu menyamai dengan 4,000, maknanya setiap seorang itu bersama dengan 1,000, iaitu Zubair bin Al-Awwam, Miqdad bin Al-Aswad, Ubadah bin Somit, dan juga Maslamah bin Mukhlad. Ini keempat-empat sahabat yang dianggap pahlawan lah, orang yang hebat berperang, ada kelebihan-kelebihannya yang tersendiri. Ini yang saya masukkan tadi, yang awal tadi, yang mana Sayyidina Umar menyatakan Zubair bin Al-Awwam itu adalah bersamaan dengan 1,000 orang. Jadi Sayyidina Umar menyebut tadi ada 4 orang. Maknanya 4,000 ditambah dengan 4 orang. Namun 4 orang itu adalah bersamaan dengan 4,000. Jadi seolah-olahnya Sayyidina Umar hantar tentera berapa? Bukannya 4,000, tapi dia hantar 8,000 orang. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, perjalanan jauh. Perjalanan jauh dari Madinah nak sampai Mesir. Kalau disebut dalam kitab memakan masa 7 bulan. Tapi Amr bin Al-As berusaha juga untuk menawan, tapi tak berjaya. Sehinggalah mereka tambahan ini yang bergerak menuju ke Mesir memakan masa lebih kurang 7 bulan baru sampai. 7 bulan baru sampai. Mesir, tahu Mesir kan? Jadi dia kena naik atas dululah. Dia tak boleh nak terus potong, maknanya menyeberang Laut Merah tak boleh kan, 4,000 kan. Jadi dia kena pusing atas. Kalau sekarang ni maknanya lalu Jordan dan Palestin kan, lalu Semenanjung Sinai kan, ada dulu, sekarang pun masih ada, disebut terusan Suez. Tapi mungkin dulu tak adalah terusan Suez. Terusan Suez kan dibuat oleh manusia kan. Dulu mungkin tak adalah. Jadi mereka dapat sampai ke Mesir kan. Perjalanan 7 bulan. Azan dah? Belum? InsyaAllah kita bagi lalu pada azan. Saya sambung sikit lepas ni.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya sambung sikit lagi. Jadi Saidina Umar sekadar mengirim 4,000 tentera ditambah dengan 4 orang. Dan mereka pun bergerak menuju ke Mesir untuk membantu Amr bin Al-As dan pasukannya yang ada 4,000 orang di sana. Perjalanannya memakan masa 7 bulan. Tapi dalam tempoh 7 bulan itu Amr bin Al-As tetap berusaha untuk menawan kubu tersebut, tetapi masih gagal. Dan bila mana pasukan tambahan ni sampai, termasuklah Zubair bin Al-Awwam sampai, maka mereka berbincang macam mana nak boleh masuk ke kubu lawan dan sebagainya. Mereka buat kajian strategik dan sebagainya. Maka akhirnya Amr bin Al-As pun bersetuju dengan cadangan yang dikemukakan oleh Zubair bin Al-Awwam. Lalu dia katakan Zubair telah membentuk pasukan kecil yang terdiri daripada 5 orang. Kan, 5 orang. Maknanya 4 orang tadi ditambah lagi seorang lah. Kan, tidak disebut namanya. Ditambah seorang, 5 orang. Dan 5 orang ini dikatakan telah berusaha untuk memanjat tembok kubu musuh, kan. Tuan-tuan kalau tengok cerita-cerita lama kan, cerita-cerita lama, mereka kan bina kubu tembok yang begitu tinggi, kukuh dan sebagainya. Jadi nak melepasi tembok tersebut memang sukar. Bila panjat sampai atas, tentera musuh dah bersiap sedia dah dekat atas tu menunggu. Tapi oleh kerana kehebatan yang luar biasa ada pada Zubair ini, dia berjaya memanjat tembok dan berjaya juga mengalahkan musuh yang nak membunuh dia. Kan? Akhirnya kelima-lima
sahabat tadi berjaya masuk ke dalam kubur tersebut, dan mereka telah berjaya membuka pintu kubur daripada dalam. Lalu mereka pun bertakbir, dan bila berjaya membuka dan bertakbir, maka tentera-tentera muslimin yang sudah bersiap sedia di luar akhirnya berjaya masuk ke dalam kubur dan berjaya mengalahkan musuh. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, Amr bin Al-As telah berusaha 7 bulan untuk menawan kubur tersebut, tetapi Allah Ta'ala hanya memberikan kemenangan itu melalui Zubair bin Al-Awwam satu hari. Kan, itu nak menunjukkan kehebatan yang ada pada Zubair bin Al-Awwam. Cuma bila saya cerita tentang kehebatan Zubair ini, tidaklah menafikan kehebatan sahabat-sahabat yang lain. Kan, cuma oleh kerana saya cerita tentang Zubair, saya cerita tentang Zubair sajalah. Sahabat lain pun ramai lagi yang hebat. Khalid Al-Walid pun hebat juga. Amr bin Al-As pun hebat juga sebenarnya. Tapi tunggulah, kisah sahabat tersebut saya akan ceritalah. Ini saya cerita tentang Zubair bin Al-Awwam dulu, nak menunjukkan kehebatannya sangat luar biasa. Akhirnya berjaya mengalahkan musuh dalam waktu yang sangat singkat. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, jadi bila orang ramai melihat kehebatan Zubair dalam peperangan selepasnya, mereka cuba nak meniru teknik, kan, ataupun cara yang digunakan oleh Zubair. Di mana Zubair bila nak berperang, dia bukan berada di barisan hadapan, kan, dia berada di hadapan barisan depan. Dia depan sekali. Dia bukan berada di barisan hadapan, tapi dia lebih depan lagi. Dan bila bermula peperangan, maka dia dulu sampai ke musuh, dan dia akan meluru masuk dengan menunggang kuda yang begitu laju, pedang di tangan kanan dan kiri, dia akan melibas sesiapa sajalah. Jadi orang ramai bila melihat cara Zubair, mereka kagum dan mereka cuba nak ikut, kan, bagi tahu dekat Zubair, kami pun nak ikut cara kamu, soalan begitulah, kan. Lalu Zubair bertanya, kamu mampu ke, kan, mampu ke? Maka orang ramai punya, kami mampu, kami akan ikut di belakang. Tapi bila berlaku peperangan, mereka tak mampu nak ikut, macam mana yang dilakukan oleh Zubair. Hanya mereka menunggu je, kan. Zubair dah masuk ke dalam ni, kan, lepas dah sampai ujung, dia patah balik, ditikam pula orang daripada belakang, kan. Jadi orang lain tak mampu nak ikut, kan. Itu nak menunjukkan kehebatan yang ada pada Zubair bin Al-Awwam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadisnya, kan, pernah satu ketika, ialah Nabi setiap apa yang walaupun mungkin ianya bersifat seperti ramalan, tapi pastinya apa yang diucapkan oleh Nabi, yang disabdakan oleh Nabi itu adalah benar, kan. Nabi pernah menyebutkan ketika Nabi berada di atas bukit Uhud, di mana ketika itu bukit Uhud bergoncang, kan. Lalu Nabi pun memberitahu kepada bukit, wahai Uhud, wahai bukit Uhud, tenanglah, bertenanglah, kan, kerana di atasmu ini ada kekasih Allah, ada Siddiq, dan ada 2 orang yang syahid, kan. Yang dimaksudkan 2 orang yang syahid itu adalah Saidina Umar dan juga Saidina Uthman, kan, 2 orang yang syahid. Dan benar, kedua-duanya juga adalah syahidlah, dibunuh, kan. Nabi pernah bersabda dalam waktu yang lain bahawa Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Al-Awwam adalah menjadi temanku di dalam syurga. Dan ini juga nak menunjukkan betapa Zubair lah terutamanya juga merupakan sahabat yang mulia, yang pastinya dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana ia juga gugur sebagai syahid, kan. Syahid, nanti kita akan lihatlah kisah berikutnya yang membawa kepada kewafatan Zubair akibat dibunuh ataupun ditikam oleh seseorang lah ketika berlakunya perang Jamal. InsyaAllah itu kita akan lihat pada bulan depan, insyaAllah. Rasanya itu yang boleh dikongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan semangat kepahlawanan yang ada pada Zubair itu menjadi contoh teladan terbaik untuk kita ikuti bersama, insya-Allah. Wallahu a'lam.
Yang itu datang daripada Allah Ta'ala. Yang salah silap itu merupakan kelemahan diri sendiri. Kita akhiri dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan merahmati kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bija'i khatamal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.